terlupa aurat. Sebab nanti dia orang nak masukkan recording tu kan. Takut terlupa. Okay. So Ili baca dululah kalau gitu. Ili dengan Liana je berdua kan? Ramai ni. Ramai? Ramai ni. Lah. Ramai ni. Sorry. Tak nampak. Ada ramai ni. Ada apa tu? Ili, Liza, Liza. Zandra ada, Kak Liza ada. Okay. Okay, kita doa sama-sama mudah-mudahan internet tak tersangkut macam tadi. Okay. Baik. So Ili baca dululah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Ili boleh baca terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. Sampai pula. Sekejap ini nak betulkan sikit. Falamma tu panjangkan sikit lagi. Mak Jais. Buat 4. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق dengung. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Okey. Liana baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Dekat ayat ni mana-mana yang ada dengung tu lebihkan sikit je. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Okey.
yaj'aluna bi'ahum fi izanihim آذانهم yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. يخطف pendek يخطف أبصار Sekejap, I tengah dalam meeting lah. Boleh tak you call dia? Saya bagi Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza aslama alaihim qamu. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Okey, kejap. Iklan jap. Kak Reza dia ada kerja sikit. Dia nak apa? Nak pass post kat saya takut line putus tiba-tiba macam tadi. Harapnya tak lah. Tapi saya rasa better pass kat yang lain dulu. Ili ke? Ili pakai laptop ke? Laptop kan? Boleh tak sementara Ili pegang host dulu? boleh. Okay. Kak Reza bagi Ili lah Kak Reza. Kak Reza ada kat situ. Tak. Sekejap Rasa Kak Reza dengar tu, insyaAllah nanti kan dia bagilah dekat Ili. Okay. Kita terus bagi pada Fiza dulu. Semua hitam hari ni. Berjanji Oh tak. Assalamualaikum. Tak. Okay, waalaikumsalam. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil lazis awqada naro. Tahu qadana. Dia termute sendiri. Misteri betul. Saya tak tekan apa-apa. Tidak tu. Kita. Okay. Qada. Dia, kenapa dia jadi qadanaro tu sebab dia jangkit dengan qaf. Qadanaro. Qadanaro. Okay. Falamma Falam tu tahan dulu, bagi dia 2 harakat dengung. Falamma adha. Falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakakum fi zulumatin la yubsirun. Zulu tu pendek. Wa tarakahum fi zuluma. Watarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun. Kat mana nak dengung? Kat situ kan, tanda semua dengung kecuali 2 tempat je. Yang pertama dekat mun. Mun yang tanwinnya tu 69 tu. Tahu tak 69? Baris 2 di depan yang terbalik tu satu. Yang kedua dekat dekat mim yang ada tanda mati bertemu ya. 2 tempat tu je tak dengung. Yang lain semua kena dengung. Susah sikit untuk saya ikut. I'll try. Pelan-pelan. Nak saya bacakan? Boleh sikit. Tapi lepas tu Fiza kena baca juga. Okay. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Okay. Saya cuba Ustazah. Alright. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okay. Tak apa, saya senyum manis je sikit-sikit je tak apa. Dia bukan jali. Okay, terus.
أو كصيب أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظل في فيه ظلمات ورعد وبرق. Berarti kat mana? Kat situ eh. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. فيه ظلمات ورعد وبرق. Wa ra'dun ain dulu. Wa ra'dun wa barq. ورعد Ain. Kalau Fiza sebut waraq, dia jadi ghain. Bawah lagi. Tolak pangkal lidah tu tolak ke bawah supaya dia masuk kat tempat ain. ورق Waraq. Ada bunyi ra' tu tak boleh. Tak ada bunyi. Okay. Tak ada. ورعد وبرق. Tu dia mungkin dia melompat balik naik atas tu jadi waraq. Dia tak boleh tolak ke atas, dia ke bawah. Wara' tekan ke bawah. Wara'. ورق Bukan tempat dia. Wara'. Cuba sebut ain. Ain. Tu. ورق. Tapi bila masuk dekat situ dia jadi ghain. Okey. ورعد وبرق. Wabarq. Kena bunyikan qaf. Okey, terus. يجعلون أصابعهم في أذانهم Azanihim. Hamzah sebelah alif tak boleh panjang. آذانهم من السوائق هذا الموت. Minas sawa. Iqi hadharul. من السوائق. Jangan sawa. Minas sawa. من السوائق. Jangan. من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء. So tu jadi minas, tu dia sambung jadi sawa. Fiza. Minas sawa. Sorry. Orang call pula, Masya Allah. Okay. Sambung tadi Fiza. Minas sawa jangan minas sawa. Minas sawa. Okay. Okay. So nak kat situ ke Ustazah? Saya dah baca. Boleh? Okay. Minas sawa'iqi hazarul maut. Boleh? Terus. Wallah. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Okay. Kullama ada'a lahum. Alahum. Tekan kuat sangat jadi ain pula. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Kullama ada'a lahum masyaw fih. Wa idza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengung sikit. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Alhamdulillah. Okay Fiza. Astagfirullahalazim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay. Terus kita sambung. Mana tadi nama? Bilang dah.
Sekejap ni. Okey, Kak Liza. Kak Nurliza, lepas tu baru Zandra. Okay. Kak Liza kena unmute dulu, sorry. Tak perasan tak tadi. Okey dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق Bunyikan wabarq. Okey. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Liza. Okey, Zandra, boleh baca Zandra? Assalamualaikum Ustazah. Salam. Lawa telekung. Terima kasih. Azhar memang pantang sikit. Nampak lawa. Orang perempuan Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tebal sikit. La yarji'un. La yarji'un. Okey. Au qasayyibim Nipis auka. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. Okey. Mana saya ulang saya? Ulang tak sampai tadi ke apa? Tu. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ustazah Habis nak dah tanya, kan? Ya. yang qadir tu memang lembut je qadir. Nipis. Nipis. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dir macam tadi. Senyum. Okay. Kalau tak nanti dia tebal. Kadang ada orang kata macam tebal je sebab nampak roh tu baris depan kan. Tapi sebab sekarang ni roh tu dah dimatikan kat situ. So baris tanwin dhammah ataupun apa bahasa Melayu dia apa? Tanwin dhammah. Baris dua di hadapan. Dia dah tak ada fungsi dah apabila bacaan tu dimatikan. Tapi kalau kita nak sambung, contohlah qadirui, roh tu kena tebal sebab dia dah menghidupkan balik baris dhammah tu. Okey, terima kasih. Okey. Sama. Okey, saya bacakan daripada ayat 21 sampai ayat 24 Saya rekod sekali untuk hantar dekat grup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Ada tak ayat yang saya baca tadi tu panjang-panjang? Kalau ada yang panjang, tak tahu nak berhenti kat mana nanti boleh tanya kat saya, adjust kat mana yang sampai. Kita tak tahu kan, ada yang panjang nafas, ada yang tak berapa nak panjang nafas kan. Sekejap. Rasanya tadi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum tu sampai tak? Ayat tu pendek sebenarnya tapi banyak hukum mat. Ayat 22 dekat bina tu kan? Tadi saya stop kat situ. Itu pun hati-hati. Ada setengah orang yang dia tak apa faham, dia baca bina, dia mati hamzah. Sedangkan hamzah tu salah. Bina sebab dia tanwin fathah ataupun baris dua di atas itu dia akan jadi mat niwat. So dia kena bunyikan tanwin fathah sahaja. Yang baris dua di atas sahaja. Baris dua di bawah dengan baris dua di hadapan tak terlibat. Okay. Lepas tu kalau tanwin fathah ataupun baris dua di atas tadi dia letak dekat atas huruf ta marbutah pun dia tak bunyikan tan.
Faham tak? Yang saya sebut ni. So contoh solihatan kan. Kalau ikutkan kita baca bina'a. Mana pula pen dia. Kalau saya baca bina'a tu dia kena bunyi kalau a. Tapi kalau kalimah tu solihatan, ujung dia tu ada mana pen dia? Ujung dia sama juga baris dua baris dua di atas tapi dia huruf ta. Ta marbutah ni maksudnya ta yang tertutup tu. Okey, solihatan lah contoh. Sebab ta marbutah ni apabila dia waqaf dekat hujung, dia dah tak jadi ta sebab ta marbutah ni dia punya fungsi kalau waqaf dia akan jadi ha. Maka dia jadi solihah. Okey. Alright. Time nak guna pen, time tu lah hilang. Pen tab ni mana tah. Sebab saya takut nanti kalau ada yang imagine takut tak faham. Faham tak? Saya rasa macam Zandra faham kot. Siapa yang boleh share? Sebab nampak Zandra angguk dari tadi dia tak ada geleng langsung. Sonok saya tengok. Zandra share lah. Zandra faham. Sekejap. Zandra boleh tulis dekat whiteboard kalimah solihatan. Mana pula pen dia? Ya, yang ni kan Ustazah? Mana? Nampak tak? Kalau tak ni kena pakai whiteboard. Kena pakai whiteboard dekat dalam tu. Faham tak? Boleh guna kan? Ustazah Ili ada whiteboard. Ini ada whiteboard. Serius lah, tadi memang saya ada pen tu dekat sini lepas kelas pagi tadi. La ilaha illallah. Pen tu dia nak hilang. Whiteboard Zoom Ustazah. Macam mana? Whiteboard kat Zoom ni. Yelah whiteboard kat Zoom lah. Tak reti nak tulis. Okay, saya try pakai jari tapi saya tak boleh sebab host. Sebab saya bukan host. Dia kena disebut. Okay, ada. Tapi Boleh, minta Ili. Ustazah co-host. Tak boleh lah. Host. Tak boleh? Tak boleh tukar Ustazah jadi host. Oh, nak tukar. Dia tak payah tukar pun tak apa. Cuma dia disable ni. Dia tak boleh nak. Saya tak boleh nak share screen langsung. Sekejap. Tak boleh ya. Kalau tak boleh bagi je lah host tu. Okay. Saya kan cakap takut anak murid tak faham pula kan. Boleh? Sekejap saya try. Okay boleh. Okay. Sekejap Okay, so sekarang nampak kan? Putih je kan? Okay, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta lah, cantik tulisan petang ni. Okay, yang dekat dalam dia macam ni Nampak Okay, jadi yang ini bunyinya Tapi kalau kalimah tu begini, solihatan, dia tak boleh bunyi solihata. Dia kena matikan ta marbutah tu jadi solihah. Gitu. Okay. So nampak Boleh? Sekejap. Okay, boleh saya stop share? Okay. Okay, so tadi siapa yang cakap Fiza ke siapa yang kata kalau kat situ baca bina aja, Fiza kan So lepas ni kena ingat baris dua di atas, kalau ada hamzah, dia memang kena bunyikan mesti kena bunyi Okay. Ma'iwat Ma'iwat. Untuk hamzah sahaja, ada huruf lain Ustazah? Kalau huruf lain memang ada, tapi itu orang semua faham. Contoh wan-nazi'ati gharqa, orang akan baca sebab dia nampak ada alif kan. Contoh faham. macam ni. Faham Faham. Contoh macam ni kan. Kita akan baca gharqa ni gharqa. Betul tak? Yes, betul. Sebab kita nampak alif. Tapi sebab ini penulisan Rasam Usmani, dekat hamzah dia tak ada letak alif. Tapi automatik dia akan jadi ma'iwat. Okay. Okay. Faham, Cuma beza. Okay, faham So jangan tersilap lagi. InsyaAllah. Okay. Ada yang baru masuk. Sekejap. Nak baca dulu tak? Dia uzur Ustazah. Period saya period Ustazah.
Copy dia tak boleh baca Betul, saya pakai nama anak saya pasal saya punya, tak tahu laptop saya rosak, so saya pakai phone nak guna anak saya punya Zoom. Tak apa Itulah lah tadi saya nak panggil tadi. Betul Amina. ke nama Amina Iman? Rasa bukan. Anak saya tak tahu dah Zoom saya rosak, tak tahu, so pakai dia punya account. Sorry tak apa, Ustazah lambat. Okay. Tak apa, it's okay. Okay. Alright, so sekarang ni ada lagi tak? Yang lain tak ada Itu saja permasalahan dia, Abina, tu je Yang lain ada? Kalau ada nak tanya apa-apa, unmute kan. Kalau tak, saya akan teruskanlah dengan sambungan tajuk kita minggu lepas. Okay, hari tu bersama mana dah? Saya tak ingat dah. Saya share hari tu sampai lidah. Lidah dah ke belum? Dah kan? Lidah dah habis ke belum? Yang saya ingat lidah. Habis tak? Habis kan? Dah. Lidah habis kan? Okay. So hari ni saya akan share sambungan makhraj makhraj bibir Saya share gambar jap. Saya just nak bagi tahu je dekat grup ni. Saya ada war-warkan sebab hari tu. Bukan, semalam. Apa ni? Saya ada war-warkan pada saya punya grup hari Khamis yang saya memang guna buku pink ni. Buku pink ni sebagai rujukan kan. Tapi bila ada anak murid saya tanya, Ustazah, saya pakai buku ni boleh tak? Saya kata sangat boleh. Buku ni sangat digalakkan kalau setiap orang ada guna buku ni kan. Sebab dia lagi jelas, dia ringkas tapi nampak. Dia ada color-color, lepas tu dia ada setiap huruf tu dia siap letak macam ni contoh. Nampak? Dia siap letak macam mana kedudukan huruf, lidah kita macam mana, gigi kita tu, lidah tu pergi kat mana. Lepas tu dia ada senaraikan sifat-sifat dia. Banyak, sangat banyak kelebihan dia. Kalau kita nak betul-betul memahami makhraj dan sifat tu dengan lebih mendalam lagi, bagus guna buku ni. Buku ni, ya? Kak Long Ili ambil order. Okay. Sebab yang kelas yang semalam, ada seorang yang order kan, so nanti dia akan belikan untuk benda-benda yang lain tu. Dia dekat Shopee ada. Masa saya beli buku ni, kat Shopee laju. Masa saya beli buku ni, saya beli dekat office dia kat Bangi, dekat dengan rumah. Jadi kan saya beli kat situ RM45 tau harga dia. Tapi dekat Shopee saya tak sure. Sebab ada juga yang beli harga RM36 ke apa. Time dia murah lah kan. Cari, jangan tak Buku cari. yang sama ke Cari. Ustazah? Ya, buku yang Okey. sama. Dia Syubak Alami Baitul Qura. Ini buku ni yang menulisnya, yang buat ni adik kepada siapa nama Menteri Agama kita sekarang ni? Adik dia buat. Dr. Zulkifli tu abang dia kan, ni adik dia. Adik dia kan salah seorang lajnah penyemak Al-Quran, mushaf Al-Quran kat Malaysia. Lepas tu adik dia pun jadi juri perujian menghafaz antarabangsa. So dia buat. So dia share, dia kata mudah-mudahan dapatlah manfaat orang lain kan. Lepas tu yang saya seronok, dalam banyak-banyak buku nota saya dekat rumah, saya ni mengajar khususan Al-Quran dan Tajwid. So segala nota yang ada kat rumah tu kalau saya nampak kat kedai ada yang baru-baru, semua saya beli. Saya suka sangat benda ni. Kalau kita belajar nanti, insyaAllah dia mudah. Color-color ni dimainkan peranan. Yang biru muda, yang biru tua, yang warna hijau, merah, semua ada peranan dia. Ini untuk kita memahami bahagian sifat huruf. Ni. Saya tidak memaksa tapi saya saja nak share kebaikan buku ni. So sebab dia mudah, sebab dia dah ada jual kat Shopee, so saya bagi tahulah. Anak-anak murid semua advance. Apa lagi kan? Okay. Baik. Antara nota-nota yang saya share ni semuanya saya ambil dekat dalam ni juga sebenarnya. Okay, selain daripada saya Google, tengok mana yang tak sama tu saya tak ambil lah. Yang sama tu saya ambil. Okay. So untuk hari ni kita masuk makhraj yang seterusnya iaitu makhraj bibir ataupun syafatain. Okay, saya share gambar sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kat sini tengah hujan lebat. Doa je lah mudah-mudahan line ni makin elok, makin memberi kerjasama sebab kita nak belajar ni. Okay, semua nampak gambar ni?
Nak tengok dia orang angguk, saya tak nampak dah. Okey, Alhamdulillah nampak Nampak Ustaz, Baik. nampak Ustazah, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Baik, syafatai ni maksudnya dua bibir. Sebab kita ni ada sepasang, atas dan bawah bibir asal kalimah dia syafatun. Syafatun atau syafah. Sebab dia tak marbutah kan. Tapi syafah tu dia tak sempurna lah, dia ada bibir saja. Tapi dia menyatakan yang bibir kita ni ada dua, iaitu atas dan bawah. Secara keseluruhannya dia ada dua, dia kata. Jadi daripada bibir kita mengeluarkan 4 huruf yang mana dia jauhkan satu huruf iaitu fa. Lagi 3 tu dia sama tempat keluar iaitu mim, ba dengan waw. Jadi kerana apa? Okey, begini. Satu huruf iaitu fa hanya menggunakan satu bibir sahaja. Iaitu gigi atas ataupun kita panggil dia gigi kapak kan. Bertemu dengan perut bibir bawah. Tetapi huruf mim, ba dengan waw, dia 3 beradik ni dia menggunakan kedua-dua bibir. Okey? Baik, saya tunjukkan sekejap je ni sebab saya tak puas nak nampak muka anak murid. Saya tutup Okey. Huruf ni tadi ada 4. Fa, mim, ba dan waw. Boleh tulis sebagai nota ringkas dulu. Okey, fa tadi saya sebutkan dia mengeluarkan tempat dia kat mana? Gigi atas kena pada perut bibir bawah. Kena sebut perut bibir tu sebab apa? Saya pernah terkena bila anak murid saya, Ustazah, macam susah aja bibir gigi atas kena pada bibir bawah. Saya kata susah, kenapa? Saya kata cuba contohkan, dia buat macam ni. Dia keluarkan, susah lah. So saya kata okey macam ni, secara detail tu kita kena sebutlah perut bibir. Bibir yang kita tak, kalau pakai lipstick, kat dalam tu tak kena kan? Itu adalah perut bibir. Bila gigi kita yang atas kena pada perut bibir tu mudahlah jadinya. Tak perlu sampai ke depan. Syaiah. Susah. Susah kan? Sikit je. Jadi ada juga di kalangan kita yang menyebut fa ni bibir atas kena pada bibir bawah. Itu kurang tepat. Dia bukan tapi af. Okey, mesti mengeluarkan angin. Okey. Tapi ada satu masalah bagi orang yang menggunakan gigi palsu. Gigi palsu ni buatan kita kan. Jadi buatan gigi palsu ni dia rapat-rapat tau gigi dia. Sangat rapat. Jadi bila dia menyebut tu kadang-kadang angin tak berapa nak keluar. Tapi kita tak boleh nak buat apalah kan. Itu memang dah sampai time kita nak kena pakai gigi palsu, kena pakailah. Sebab tu macam saya, pengalaman ayah saya sendirilah. Dia pun mengajar orang mengaji juga kat kampung. Jenuh saya minta, saya pujuk dia pergi buat gigi kan. Orang tua kan, tak mau dia. Dia kata nanti mengaji tak betul. Saya kata boleh, cuma dia adalah sikit perubahan. Okey, baik. Itu fa. Kena ingat satu bibir saja, iaitu bibir bawah. Kemudian mim, susunannya tadi apa? Mim, ba dengan waw Okey. Mim, ba dengan waw menggunakan kedua-dua bibir. Semua sama, 3-3. Tapi kenapa bunyi dia tak sama? Okey, ada sedikit sifat yang berbeza antara mereka. Okey, mim, dia rapat kedua-dua bibir. Walaupun dia berbaris, walaupun dia mati. Contoh berbaris, ma. Rapat dulu baru buka. Ma, mi, mu kan? Tapi kalau mim yang mati, buka dulu baru rapat. Im, Jadi dia menggunakan tak kedua-dua bibir? Guna. Dan dia ada satu sifat iaitu gunnah yang memang tak boleh lari daripada sifat tu. Dia semula jadi ada Walaupun mim tu kita letak baris. Contoh, ma, mi, mu kan? Kita tahu-tahu dah bunyi ma, mi, mu tapi kita tak perasan. Dia ada satu sifat iaitu sifat gunnah yang semula jadi ada pada mim tu. Cuba kita sebut ma. Perasan tak kita masa kita sebut ma tu dia ada ma. Itu dia ada gunnah lah nama dia. Tapi janganlah sampai gunnah tu 2 harakat. Tu salah lah. Melainkan kalau ada sabdu. Okey, itu mim. Baik, ba tetap juga sama. Ba tu mati ke, ba tu berbaris ke, tetap buka dulu atau tutup dulu. Kalau mati, up. Daripada buka, dia tutup. Lepas tu dia buka balik sebab dia ada satu sifat qalqalah iaitu pada sifat tunggal lah. Tu kita tak payah sebut dululah. Up. Ataupun kalau dia hidup, ba. Kan? Jadi dia menggunakan kedua-dua bibir. Mesti. Kemudian, ba ni tadi macam mim. Cuma apa beza dia?
Ba tidak ada gunnah. Dia hanya menggunakan bibir semata-mata. Dia tidak ada sini. Okay. Kemudian waw. Waw juga menggunakan kedua-dua bibir tapi tidak rapat. Walaupun waw itu mati ataupun waw itu hidup. Kalau mati macam mana? Au. Tetap juga menggerakkan kedua-dua bibir. Contoh macam ni lah, dia buka au. Dia bulat tapi tak rapat. Waw dia bulat saja tapi tak rapat. Mana ada orang sebut waw bibir atas je. Macam mana nak buat au? Tak boleh. Dia automatik au tu memang dia akan gunakan kedua-dua. Sama juga kalau dihidupkan waw. Wa. Daripada dia bulat, dia buka. Wa kan? Jadi mim, ba dengan waw tu memang tak boleh lari daripada menggerakkan kedua-dua bibir sama ada bulat atau tertutup rapat atau terbuka. Kecuali fa tadi dia bergantung pada gigi atas letak di perut bibir bawah. Okey. Setakat ni makhraj. Setakat ni makhraj jelas, makhraj bibir. Jelas Ada soalan? Tak ada. Okey. Bibir ni mudah sikit sebab hurufnya tak banyak, 4 je. Dia yang berat sikit lidah itu kan 18 huruf daripada 10 tempat keluar. Jadi kita rasa macam kadang tu terlupa-lupa jugalah nak letak huruf tu kat mana. Baik. Seterusnya yang terakhir sekali bahagian makhraj saya akan kongsikan iaitu khayshum. Terkongsi gambar kain pula, la ilaha illallah. Mana khayshum? Okay, sorry. Okay, semua nampak Khayshum itu maksudnya rongga hidung. Hashim, kan? Rongga hidung yang mana kalau tengok dia punya senarai kat sebelah tu takut nanti ada yang macam tak pernah dengar perkataan-perkataan mukhaffaf lah apa benda semua tu kan. Jadi saya tak nak sebut dulu yang ini. Cuma yang saya boleh ringkaskan perkara-perkara yang dia dah senaraikan tu dia sebenarnya kalau ikutkan bahasa mudah kita nak faham orang Melayu ni dia kata sengau. Sengau tu sebenarnya dia pergi dekat hidung. Nampak tak dekat gambar hidung tu dia ada tulis gunnah. Gunnah tu maksudnya dengung. Jadi setiap perkara yang ada tu dia akan dengungkan. Okey, apa perkaranya? Okey, yang mudah saya akan tuliskan dia ada 7 perkara. Okey. Saya tuliskan sikit. Dia ada 7 perkara. Apa yang pertama disebut sebagai sekejap. Okey, yang pertama nun mati. Ataupun nun tu kosong lah. Ataupun nun tu dikira nun yang kosong tu pun nun mati juga. Tapi dia ada beberapa pembahagian dalam hukum. Gimana? Okey. Lepas tu yang kedua, mim mati. Atau mim tu kosong. Pun samalah mim mati. Kemudian, apa lagi? Yang ketiga, mim sabdu. Kemudian, ni yang pertama. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa dia? Nun sabdu. Okey, yang kelima, yang keenam, ketujuh apa? 3 tu. Ni dia. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Tak kisahlah yang baris 2 di atas tu sama ada sengit ke atau selari ke. Macam ni. Dia kan ada 2 kan? Ataupun yang sengit macam tu, ataupun yang ni ada 99. Tak kisahlah bentuk dia macam mana pun. Janji 7 perkara ni tadi, 1, 2, 3, 4. Yang ni yang kelima. Ni yang keenam, ni yang ketujuh. Sebenarnya 7 perkara yang saya tulis ni adalah berkaitan dengan nota yang ada dekat gambar tadi tu. Cuma yang tu dia khususkan, dia letak nama setiap hukum. Macam ni saya tak letak nama. Cumanya kita kena tengok apa-apa kalau kita baca Quran, ada tanda-tanda yang 7 ni tadi, semuanya dia berkait dengan kita punya khayshum. Ataupun dia akan, automatik dia akan ada gunnah. Itu dalam istilah tajwid lah, dia akan ada gunnah. Ataupun istilah Melayu kita cakap dia dengung lah, dia ada dengung ataupun dia ada naik bacaan tu ke hidung. Suara kita tu naik ke hidung. Okay. Itu khayshum. Okay, jelas tak?
Okey, nanti macam biasa saya akan bagi nota tu. Jadi makhraj kita belajar tu dah ada, dah cukup dah 5. Kita refresh balik. Yang first hari tu kita belajar iaitu makhraj yang keluar daripada al-jauf. Al-jauf dia mengeluarkan 3 huruf iaitu alif, waw dan ya. Kalau kita dah tahu fungsi al-jauf, insya-Allah mudah-mudahan kita baca tak menyengau semua. Dia tak mengidung. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ikut sangat imam-imam kan? Boleh nak ikut tapi tengok pada tempat tertentu lah. Yang boleh dikhasyumkan, yang boleh dirunahkan kita runahkan. Yang tak boleh tu tak payahlah buat. Itu al-jauf. A, I, U. Alif, waw dan ya. Kemudian yang kedua al-halqu ataupun kerongkong ataupun anak tekak ataupun apa lagi. Halqum lah. Okey, halqum ni dia mengeluarkan 6 huruf sahaja yang mana 6 huruf ini dibahagikan kepada berapa rumah? 3. Iaitu pangkal halqum, tengah halqum, hujung halqum. Ini saya sebut secara ringkas lah. Pangkal halqum 2 adik-beradik iaitu hamzah ha, kemudian tengah halqum ain ha, kemudian yang ketiga hujung halqum ghain dan kha. Ada 3 kawasan dekat kita punya kerongkong. Okey, menggunakan berapa huruf tadi? 6 huruf. Seterusnya kita terus pergi dekat kawasan lidah. Ini saya sebut sekali lalu je. Kawasan lidah kita akan mula daripada selepas hujung kerongkong tadi iaitu huruf pangkal lidah iaitu apa? Qaf. Lepas kha, qaf kan sebelah-sebelah kan dia berjiran. Siapa ingat? Lepas qaf kita naik atas sikit. Kaf. Lepas kaf kita pergi pula dekat tengah lidah. Jim, shin dan ya. Tu tengah lidah. Kemudian sebelum kita nak pergi depan lagi, kita tengok dulu dalam kawasan mulut yang memberatkan kita punya lidah naik ke atas iaitu huruf dad. Satu huruf iaitu dad yang agak sukar untuk kita sebut. Bukan sekadar tengah lidah je terangkat, tepi lidah terangkat, pangkal lidah terangkat, hujung lidah pun terangkat. Itu dad. Kemudian kita ke depan sikit belah atas. Dia ada susunan dia antara 3 huruf tu. Apa hurufnya yang pertama? Ra dulu, lam, nun kan? Ra nun lam ke ra lam nun? Kan saya salah pula. Nun dulu kan? Lepas tu baru lam. Ra, nun, lam. Kita matikan. Ar, an, al. Kita pun boleh nampak pergerakan lidah tu daripada belakang, tengah, lepas tu dia ke depan sikit. Itu susunan dia. Kena ikut susunan. Baru kita boleh ingat. Kita boleh bayangkan huruf tu terletak ataupun dia pergi parking kat mana. Seterusnya dah habis kat belah situ, belah depan pula. Belah depan bawah. Iaitu huruf yang keluar hujung lidah pergi dekat gigi bawah. Apa hurufnya? Zai, sin, sod. Dia 3 beradik Zai, sin, sod. Ini tempat keluar yang ke-7, yang ke-8. Okey. Kemudian dia pergi kat tengah pula. Hujung lidah dia keluar sedikit daripada gigi kita. Tapi gigi tu yang atas bukan yang bawah kat situ keluar 3 huruf juga. Yang ke-9 ni iaitu sa, zal, dha. Sa, zal, dha. Okey, syarat dia mesti kena keluar hujung lidah. Kalau tak tepat menyebut 3 huruf tu. Dan yang terakhir sekali tempat keluar yang ke-10 iaitu hujung lidah belakang gigi atas. Iaitu ta, dal, ta. Ta, dal, ta. Jadi cukup semua 18 huruf lidah daripada 10 tempat keluar. Kerana apa 10? Kerana ada beberapa huruf yang berkongsi tempat keluar. Kongsi tempat yang sama tapi sebutannya berbeza mengikut pada sifat yang ada pada huruf tersebut. Baik, seterusnya tadi kita dah masuk sifat yang keempat iaitu sifat pula makhraj yang keempat iaitu syafatain. 4 huruf. Apa hurufnya? Fa menggunakan gigi atas kena pada perut bibir bawah. Lepas tu mim, ba dan waw menggunakan kedua-dua bibir atas dan bawah. Dan akhir sekali khayshum yang menggunakan 7 elemen tadi iaitu nun mati, mim mati, kemudian nun sabdu, mim sabdu, kemudian lagi 3 apa dia? Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Jadi dia ada 7 menggunakan khayshum ataupun rongga hidung. Setiap apa yang keluar kat dalam Quran tu ada tanda 7 ni tadi, insya-Allah dia akan naik ke hidung. Kecuali bagi orang yang tak sihat. Maksud saya tak sihat ni dia resdung ke, dia kena sesema ke, hidung sumbat ke. Memang sukar untuk dia menyebut huruf-huruf yang ada tanda-tanda tu tadi. Dia tak naik sebab hidung dia tersumbat. Contoh paling mudah lah kita sebut an. Kita kepit hidung, kita sebut an. Apa jadi?
Dia tak naik, dia jadi dal. Ad. Sebab dia menggunakan khayshum ataupun automatik dia pergi ke khayshum, hidung. Okey. Itu baru kita sentuh bahagian makhraj ataupun kat mana huruf-huruf tu keluar kan, daripada alif sampai ya. Memang nak kena ingat. InsyaAllah kalau kita dah ingat dan mahir, sangat-sangat membantu kita untuk memudahkan lagi kita mengulang kaji ataupun membetulkan sebutan-sebutan huruf yang kebanyakannya kalau kita sebut dalam Al-Quran ni jadi Melayu. Nah, jadi orang Arab bukan senang tau. Okey. Baik, habis makhraj. Ada apa-apa soalan tak? Keseluruhan bahagian makhraj. Tak ada Semua okey? Fiza okey? Dia tunjuk jari je okey. Semua okey lah Alhamdulillah. Kak Liza okey Kak Liza? Alhamdulillah. Saya risau juga. Semua okey ni, semua senyum je. Alright. So, kita akan cuba masuk sikit hari ni bahagian sifat huruf. Saya akan share dulu yang ni mana. Okey. Okay. Okey, boleh nampak tak? Okey. Kecil, besar. Dia boleh besarkan tu. Sekejap, saya cuba hantar dekat dalam grup. Gambar yang tadi tu. Sebab mungkin ada yang guna PC kan. Saya cuba hantar beberapa. Sekejap ni. Okey. So boleh tengok nota tu sikit. Baik. Dekat situ saya hantar jadual sifat-sifat berlawanan. Yang mana huruf-huruf ni dia ada sifat lawan. Dia tertahan, dia terlepas. Kemudian bila dia terangkat, mesti dia terjatuh. Kan? Bila dia terbuka, lawannya tertutup. Jadi huruf-huruf ni sebenarnya dia ada sifat-sifat berlawanan juga. Baik. Secara keseluruhan yang saya boleh sebut kat sini, saya sebutlah secara ringkas sebab kita nak kena tahu juga istilah-istilah tajwid ni. Baik. Sifat berlawanan ni dia ada 10 lah. 5 lawan 5 Yang purple lawan dengan merah tu. Yang purple belah kanan, yang merah tu belah kiri tu kan. Baik. Okey, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, hamas lawannya jahar. Tu jahar lawan hamas boleh jugalah. Dua-dua boleh. Okey, hamas tu kalau nak tengok pada dia punya maksud tu panjang kan. Jadi kita ambil yang ringkas dan kita mudah nak ingat. Hamas maksudnya nafas terlepas. Ataupun yang sewaktu dengannya. Apa dia? Udara terlepas, angin terlepas. Yang samalah, yang sama maksud. Okey. Tapi jahar, mudahlah bila kita kata dia sifat berlawanan, kita mudah nak ingat. Mestilah nafas tertahan. Gitu Ni saya perkenalkan dululah apa lawan apa Kemudian yang kedua, syiddah lawannya rokhawah. Yang tengah tu nanti dulu Syiddah lawannya rokhawah. Syiddah maksudnya suara tertahan. Yang atas tadi nafas terlepas dan tertahan kan. Ini suara pula, bab suara. Tadi bab udara. Okay, syiddah suara tertahan, rokhawah suara terlepas. Dan di antara suara kita yang tertahan atau terlepas ni ada satu sifat namanya tawassut. Tawassut ni diambil daripada perkataan wusta. Kan, kalau kita ingat, kalau tengok dalam bab mengerjakan haji tu kan ada jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah kan. Jadi yang wusta tu pertengahan ataupun yang kedua, jamrah kedua ni antara. Wusta tu antara atau pertengahan. Okey. Jadi dekat sini apa yang dimaksudkan tawassut atau pertengahan tu? Suaranya tahan tidak, lepas tidak. Di baina-baina. Kalau orang Arab cakap baina-baina tu tengah-tengah. Macam nak terlepas tapi macam tidak. Macam tu. Itu adalah sifat pertengahan suara. Okey, seterusnya sifat yang ketiga iaitu isti'la lawannya istifal. Okey, isti'la ni maksudnya terangkat sebahagian pangkal lidah.
Ni panjang sikit Terangkat sebahagian pangkal lidah. Lawan dia istifal iaitu tidak terangkat pangkal lidah ataupun dia rendah lah maksud dia Dia tidak angkat, dia di bawah saja. Itu lawan isti'la. Seterusnya sifat yang keempat, itbaq lawannya infitah. Itbaq maksudnya kalau kat sini dia tulis terangkat lidah hampir menutup langit-langit. Saya suka memudahkan lagi supaya nampak perbezaan antara isti'la dengan itbaq tu. Okey, itbaq tertutup. Infitah terbuka. Okey, itbaq tertutup. Infitah terbuka. Tabaqa tertutup. Fataha terbuka. Itu kata dasar bagi kalimah Arab tu lah. Kemudian yang terakhir, idlaq lawannya ismat. Idlaq maksudnya mudah. Ismat maksudnya susah ataupun sukar. Kalau kat situ dia tulis menyebutnya dengan mudah kan. Yang ismat tu tertegah daripada bersegera keluar tu maksudnya sukar. Nanti saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Baik, sekarang ni untuk bahagian sifat berlawanan kita fokus pada sifat yang pertama dulu. Okey, boleh tengok. Boleh ke saya stop share ataupun ada yang just tengok pada nota ni saja ataupun semua tengok dekat handphone? Semua tengok handphone Okey, tak apa. Saya hantar Okey, kita fokus pada huruf hamas dengan jahar tu Jahar lawannya hamas tadi. Kita nak tengok huruf yang ada pada sifat jahar dan huruf yang ada pada hamas. Okey. Baik. Kalau kita tengok pada sifat hamas dan jahar tu huruf yang mana yang paling banyak? Jahar ke hamas? Jahar kan? Jadi untuk tidak menyukarkan kita nak kenal, kita cuba ingat huruf-huruf hamas dahulu. Hamas ada 10 saja hurufnya iaitu dia letakkan dengan rangkai kata supaya kita mudah nak hafal, mudah nak sebut. Iaitu apa? Fahasahu syakhsun sakat. Tu cara nak mengingat. Orang Arab ni dia suka macam tu. Supaya kita mudah nak ingat huruf tersebut. Sebab huruf dia terabur kan. Fahasahu syakhsun sakat. Macam mana cara kita nak tahu huruf-huruf yang 10 ni mengeluarkan udara atau menekan keluar udara? Matikan setiap huruf tu baru kita nampak jelas huruf tu ada sifat terkeluarnya angin. Contoh daripada fahasahu. Kita ambil fa dulu. Fa, matikan. Af, keluar tak angin? Tu maknanya sifat fa tu dia mengeluarkan sifat hamas. Gitu. Kemudian ha. Kita boleh rasa dia keluar udara kan. Kemudian yang ketiga, as. Ada angin tak dekat celah-celah hujung lidah tu, kat gigi tu? Walaupun dia tersepit kat situ, dia tetap juga keluar angin. As. Dia menolak. Kemudian ha. Walaupun ha ini adalah antara huruf yang paling lemah, dia tetap mengeluarkan udara ataupun angin. Cuba kita matikan. Dia tak perlu kuat. Nanti dia jadi huruf ha pula. Ha tu memang dah sifat dia hamas. Ha pun sifat dia hamas. Tapi cara mengeluarkannya tu tidak terlalu menekan kuat sehingga jadi ha. Macam kita sebut huruf H sahaja. Kemudian shin, cuba kita matikan. Ash. Dia keluar angin. Kho. Angin keluar. Kemudian sad. As. Keluar angin. Kemudian sin. As pun keluar angin. Kemudian kaf. Ak. Walaupun dia tertahan sekejap tapi akhirnya tu dia keluar angin tak? Ak. Tu menunjukkan kaf tu tetap ada hamas. Ataupun yang akhir sekali ta. Kita matikan. At. Walaupun sikit bunyi dia at. Itu tetap dikira hamas. Itu namanya hamas ta. Tapi kalau ada yang baca at. Dia hamas juga tapi dia tak ambil hak dia. Dia dah tak jadi hamas ta, dia jadi hamas sin. Okay, dia tak boleh matikan ta tu bunyi kuat sangat. Ats. Dia jadi macam ta sin. Jadi ta tu kena ingat tempat keluar dia.
kita tahu tempat keluar ta kat mana, hujung lidah belakang gigi atas kan. Jadi tekan kat situ dan keluar angin kat situ juga. Jadi automatik bila kita tahu makhraj ta tu adalah dekat hujung lidah, dekat gigi atas, maka dia punya menekan nak keluarkan hamas tu pun sikit je. Kalau siapa sebut sin, siapa sebut dikurang tepat. Kalau sin boleh bunyi macam tu kan. Tapi tak boleh. Sahaja. Okey, jadi 10 huruf tadi adalah huruf yang mengeluarkan sifat terkeluarnya udara ataupun terkeluarnya angin. Tetapi selebihnya iaitu huruf-huruf jahar. Kalau kita tengok, tapi kalau saya bagi macam homework untuk mengingat huruf-huruf jahar ataupun hamas ni, bila saya kata okey, hafalkan huruf jahar dan huruf hamas. Semua tak nak hafal huruf jahar sebab panjang. So tolak je, dia kata lah Ustazah, tolak je lah fahasahu syakhsun sakat. Maka dapatlah huruf jahar. Okey, jadi huruf-huruf jahar. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talaba. Panjang lah Ustazah, tapi kalau hafal alhamdulillah. Okey, jadi huruf-huruf dalam jahar tu memang tak keluar udara, dia tertahan. Okey. Macam mana tadi saya ada bagi tips macam mana cara kita nak kenal huruf tu mengeluarkan sifat tu ada angin ke tak ada angin ke, matikan dia. Tapi tidak bermakna kalau huruf tu berbaris dia tidak ada sifat tu, tetap juga ada. Huruf tu mati ke, dia berbaris ke, dia tetap ada sifat tu, cuma dia tak nampak. Tak jelas, maksudnya tak jelas. Dia dah bariskan kan, kalau mati baru dia nampak. Baik. Setakat ni, hamas dengan jahar, faham tak? Okey, ada soalan? Sandra macam nak tanya je. Sarah, cuba saya buat zal tu. Apa dia? Negara zal. Zal tak. Saya suka soalan-soalan macam ni. Aduh. Okey, kebanyakan orang akan cakap zal itu terlepasnya udara sebab dia baca macam gini. Wa iz akhadallah, macam ada angin kan. Sebenarnya yang terlepas itu hanya suara, tapi kita tak masuk dekat bawah tu. Sebab tu selalu kita diingatkan bila menyebut zal, jangan letakkan hujung lidah kita kat gigi atas tu melekat kuat. Nanti dia tidak mengeluarkan rohawah ataupun suara. Cuba tengok dekat bawah jahar tu. Nota tu kan, ada tak huruf zal? Ada kan? Maksudnya apa kat situ? Suara terkeluar. Okey, cuba dengar baik-baik saya sebut. Iz wa iz. Yang keluar itu suara. Okey, kalau kita tengok zal dengan sa kan sama tempat keluar kan? Tapi sa ni dia terkeluar udara dan suara. Zal ni dia terkeluarnya suara tapi udara tak keluar. Jadi bila kita matikan antara zal dengan sa, ada beza tak? Cuba kita buat. Contoh, sa as. Zal az. Ada tak beza? Bila kita dapat beza baru kita tahu kenapa zal tu dia tak kata melepaskan udara tapi dia tahan udara. Okey, boleh tak Zandra menjawab tak soalan tu? Jelas, terang dan nyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa dengung Jadi Assalamualaikum. Sorry lambat masuk. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kejap. Aini. Aja Aini. Okey, saya tak nampak ini guna tab sebab berebut dengan anak saya. Dia sebelum ni dia pakai tab. Aini dekat. Dia aja. Kan nak cakap apa tadi? Anak semua saya dah baca dah? Semua orang dah baca. Cuma sekarang ni tengah memberi penerangan sikit lagi. Hajar nak baca ke? Boleh? Boleh. Okey, I baca ya. Okey, sekejap. Sikit lagi tadi nak menambah yang huruf zal tadi. Jadi, sekejap Bila kita menyebut huruf zal yang mati, berhati-hati. Jangan terlalu rapat sangat hujung lidah dengan gigi kita. Ditakuti nanti dia tidak mengeluarkan suara. Sedangkan zal itu ada sifat terlepasnya suara. Walaupun kita tak masuk lagi nak bagi faham tadi tu sebab mestilah orang akan tanya kenapa zal ni dia kata tertahan udara. Rasa macam udara tu keluar, tak ada tersepit. Yang keluar itu hanya suara. Jadi kesimpulannya bila menyebut zal mati tu kena lembut.
Nak dapatkan lembut tu macam mana? Hujung lidah dekat gigi tu jangan melekat kuat sangat. Nanti dia jadi wa'id, jadi tergigit pula. Bagi dia ruang, renggang sedikit supaya rohawah tu boleh keluar, suara boleh keluar. Wa iz akhadna. Dia tak boleh rapat, dia rapat mesti dia akan tertahan kedua-duanya, iaitu menahan suara, menahan udara. Okey? Baik. Okey, kita bagi ruang sekejap dekat Hajah ini. Boleh Hajah? Rugi pula tak baca kan? Hello. Yelah, rugi tak baca. Okey. Okey. I baca. Sila. Ya, baca Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب Zahaballahu binurihim. Lagi satu Hajah, falamma tadi tu, ma tu tak cukup. Cuba ambil 4. panjang. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. Ambil balik fi'il. Yaj'aluna. Kat mana? Watch. Yaj'aluna asa. Patah belakang. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sampai situ kah? Betul. Sampai mana? Syai'in qaf. Dia pergi dekat qaf dia jangan syai'in. Syai'in qadir. Okey. Betul. Okey. Syai'in qadir. Betul dah tu. Okey, Hajah, terima kasih banyak. Alright. Okey, kita tengok sekali pada sifat yang berlawanan antara hamas dengan jahar tadi. Cuba kita tengok dengan surah yang kita baca hari ni. Kan ada satu kalimah pada ayat 17 tu. Cuba kita perhatikan. Kat situ pun kita dah nampak dah mana sifat-sifat hamas yang kita boleh tonjolkan. Kita boleh sebut dengan tepat. Mathaluhum kamathalil ladhis. Tu hamas. Tawqada nara. Falamma adaat. Lepaskan angin tu. Hati-hati jangan sampai jadi hamas sin. Jangan baca adaat ma. Dia jadi bocor, banyak sangat keluar hamas. Dia jadi hamas sin. Itu salah lah. Salah dari segi sifat. Okey, kemudian ada lagi banyak kat bawah tu. Jadi kita nak kena pastikan sebutan tu bergantung pada sifat-sifat yang ada. Contoh yaj'alu, dia tak boleh baca yaj. Tak boleh. Sebab dalam sifat hamas ada jim tak? Fahathahu syakhsun sakat. Ada tak huruf jim? Ni kita dah kena start menghafal lah ni. Fahathahu syakhsun sakat. Ada tak jim?
Enggak ada. Bila tak ada, boleh tak kita baca yaj'alu, terpercik angin? Tak boleh, memang tak boleh. Nah, yaj'alu yang terlepas itu bukan melepaskan udara tapi dia melantunkan. Itu melantun dia dah masuk sifat tunggal pula. Itu tak belajar lagi. Tapi jangan dilepaskan dengan keadaan melepaskan udara. Itu salah. Okey. Lepas tu ada lagi kalimah hadarul maut. Bawah dia je, bawah yaj'alun tadi kan. Hadarul maut. Jangan baca maut. Ataupun jangan baca tak bunyi langsung sifat dia maut, maut terus. Bunyikan sifat bunyikan sifat hamas tu sikit. Bergantung pada tempat keluar huruf tu. Kemudian cuba tengok pada kalimah wa idza azlama alaihim qamu. Okey, ni bila Zandra tanya pasal zal tadi saya nak sebut juga dha. Dha ni sifat dia macam zal juga. Dia tertahannya udara, terlepasnya suara dha ni. Jadi macam mana cara dia? Cuma beza yang paling ketara antara zal dengan dha ni, zal nipis, dha tu tebal. Okey, sebab ada lagi keadaan lidah kat dalam tu yang menyebabkan dia jadi tebal. Nanti kan saya akan sebutkan pada sifat yang akan datang. Okey, cuma yang saya nak bagi tahu kat sini tadi sifat yang pertama tu. Dha memang tak keluar angin. Kita rasa keluar sebab kita baca af. Kan? Sepatutnya yang dilepaskan itu suara au. Contohlah kata saya sebut dha tu tunggal. Tak ada huruf lain menanti kat depan dia. Jadi bunyi yang agak jelas dan ketara bunyinya au. Yang dilepaskan tu apa? Suara. Kita tak boleh baca wa idza azlama. Dia tak boleh kosong terus. Nanti dia akan jadi tertahan udara, tertahan suara. Dia kena lepaskan. Lepaskan apa? Satu bahagian saja iaitu suara. Cumanya cara kita melepaskan tu tak banyak. Sebab kadang-kadang macam ada yang kata tak dengar pun melepaskan suara. Sebab apa tak dengar? Sebab setiap huruf ini dia berkongsi banyak sifat. Jadi setiap sifat tu ambil sikit-sikit. Dan kemudiannya bila huruf tu berada di tengah, ada huruf lain yang nak menyambut dia sebelah tu menyebabkan sifat itu tidak ketara bunyi dia. Tapi membunyikan dha dengan sifat tadi walaupun sikit dia melembutkan huruf yang kita sebut. Wa idza awlama alaihim awlama. Memang nak kena ada satu kemahiran yang betul-betul jitu menyebut dha ni. Sebabnya ada juga yang menyebut dha tu cantik dah dengan dia melepaskan sifat iaitu melepaskan suara tadi tapi tiba-tiba lam tu jadi tebal sebab dia terikut dekat huruf dha. Contoh wa idza allama jadi lama pula pun tak boleh juga. Sebab dha ni dia dekat sangat dengan lam. Au lama. Kalau belum mahir kita buat satu-satu tak apa. Lama-lama nanti dia akan jadi lembut. Wa idza mesti pastikan rokhawah tu keluar. Apa tadi rokhawah? Melepaskan suara. Okey, tapi kalau pada huruf-huruf hamas yang berbaris tak ada masalah. Dia tak sukar kan untuk menjelaskan. Memang dia dah sebut sekali huruf, contoh sin, sa, dia dah keluar sekali dah hamas. Zal baris atas za, dia dah tolak sekali suara dan dia menahan udara. Okey. Jadi cara dia kita nak semak macam mana huruf kita sebut tu sama ada menggunakan ke tidak satu-satu sifat tu, matikan lebih baik daripada menghidupkan. Okey. Baik, ada soalan? Sifat huruf pun saya tak nak bagi banyak-banyak. Saya bagi satu-satu dulu. Tak ada? Semua jelas Mungkin ada tak yang nampak dekat sifat huruf selain daripada macam Zandra tanya tadi zal. Mungkin kalau ada yang kat situ dia tengok. Kalau dulu saya banyak juga bertanya ni. Masa saya belajar sifat dulu. Okay, salah satu cuba tengok huruf zai. Cuba matikan zai. Az. Sebenarnya yang dilepaskan itu suara juga. Angin itu nampak macam dia terlepas tapi sebenarnya dia menahan. Dia bagi dua. Seorang kat belakang menahan, seorang lepas. Dia tak boleh bunyi tu senyap. Contoh az. Tu angin. Az. Itu baru satu tahan udara, satu lepas suara. Yang lain tu saya rasa tak ada masalah. Memang dia tak ada bunyi angin langsung. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu untuk kelas petang ni. So nanti ingatkan saya kadang-kadang catat lepas tu tak mana tak buku saya tak bawa. Tu kat kampung.
Semua tinggal. So nanti ingatkan saya untuk yang akan datang kita masuk sifat yang kedua iaitu syiddah lawannya rukhawah dan tawassut. Okay? Alright. So kalau tak ada apa-apa kita tutup dengan doa lah insyaAllah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Berjaya menghabiskan keadaan tadi ada gangguan mula ya Allah macam nak nangis. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih, Kak Okey. Rita. Sama. Okey, ini